dan ini dia. Halo, Untuk soalan yang pertama, bolehkah anda memperkenalkan diri dan latar belakang anda? baiklah. Nama saya Steven Nasibek. Saya belajar dalam bidang pendidikan bahasa Inggeris dari UTESA. Mengapa pentingnya untuk membincangkan topik pendidikan seksual di Malaysia? Untuk memberi kesedaran kepada golongan muda bahawa sebelum melakukan sesuatu, mestilah berfikiran dengan bijak. Baik, ini untuk pemahaman umum tentang pendidikan seksual. Dan soalan yang pertama adalah, apakah pemahaman anda tentang pendidikan seksual yang sesuai untuk konteks Malaysia? Ia perlu menekankan aspek kesihatan, keselamatan, hormat, menghormati dan juga nilai moral mengikut agama dan kepercayaan masing-masing. Okey, untuk yang kedua, apakah elemen adab dan etika yang perlu ditekankan dalam penyampaian pendidikan seksual? Disampaikan secara sopan, menggunakan bahasa yang sesuai dan ikut pangkat umum. Baik, okey. Untuk cabaran dalam penyampaian pendidikan seksual, untuk soalan pertama, apakah cabaran utama dalam menyampaikan pendidikan seksual di Malaysia, terutama dari sudut budaya dan agama? Ada yang anggap ia sebagai isu sensitif atau juga tidak sesuai serta bimbang, ia galakkan pelaku tidak baik. Bagaimana kita boleh menangani persepsi negatif masyarakat terhadap pendidikan seksual? Dengan beri penerangan bahawa tujuan utama adalah melindungi dan membimbing, bukan menggalakkan perkara negatif. Apakah peranan guru dan ibu bapa dalam memastikan pendidikan ini disampaikan dengan adab dan etika? Mereka perlu memberi kerjasama, teladan yang baik dan berkomunikasi secara terbuka dengan pelajar ataupun anak-anak. Oh, baik. Untuk strategi dan penyelesaian, apakah pendapat Steve dengan soalan ini? Apakah pendekatan yang beretika dan berkesan untuk menyampaikan pendidikan seksual di sekolah? Menggunakan guru terlatih bahan pelajaran yang sesuai umur dan masukkan nilai perlu. Bagaimanakah kandungan pendidikan seksual boleh disesuaikan mengikut sensitiviti pelajar dan latar belakang budaya? Ia perlu fleksibel, hormat kepercayaan dan libatkan ibu bapa serta pakar. Apakah inisiatif yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk memperkasa pendidikan seksual yang beradab? Latih guru, sediakan peralatan pelajaran yang betul dan adakan program kesedaran untuk masyarakat. Okey, untuk soalan rumusan dan pandangan masa depan bagi Steve, soalan pertama, apakah harapan anda terhadap masa depan pendidikan seksual di Malaysia? Saya harap ia diterima masyarakat dan bantu kurang masalah sosial dalam kalangan remaja. Bagaimanakah pendidikan seksual yang beretika boleh memberi kesan positif kepada generasi muda? Ia membantu untuk generasi muda membuat keputusan yang bijak dan juga jaga diri, tidak lain tidak bukan hormat orang lain. Okey, untuk soalan yang terakhir, adakah anda mempunyai cadangan tambahan untuk memperbaiki pendekatan sedia ada? Mungkin boleh libatkan ibu bapa lebih banyak dan memudahkan topik agar mudah dipahami pelajar. Saya atas masa dan pandangan yang telah diberikan. Adakah anda mempunyai sebarang soalan atau perkara tambahan untuk dengarkan? Saya juga, saya cuma berharap topik ini terus dipertikaikan demi kebaikan generasi muda. Hai, nama saya April Abigail Anak Dagan dan saya sekarang mengambil jurusan Bachelor in Teaching English as Second Language. Nama saya Jardine Grace, mengambil bidang pendidikan awal kanak-kanak. Dan saya Rebecca Ana Ucing. Sebelum saya mulakan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik kerana sudi meluangkan masa dengan kami melakukan tugasan temu bual laporan untuk subjek tamadun Islam dan tamadun Asia. Ya. Okay. Bolehkah anda memperkenalkan diri anda dan latar belakang anda? Selamat petang, adik Geraldine, April dan Rebecca. It's such a pleasure to see three of you. Terima kasih kerana telah menjemput saya di dalam temu duga ini. Dan saya ingin kenalkan diri saya, nama saya Lucas Johnny dan saya bekerja sebagai seorang jurutera di dalam sektor semiconductor dan saya berkecimpung di dalam IC design untuk bahagian otomotif dan pengalaman sebanyak 8 tahun di dalam semiconductors, khasnya daripada manufacturing, failure analysis dan juga IC design seperti yang saya sebutkan tadi. Dan saya juga sekarang sedang dalam PhD saya dan untuk mengkaji tentang UAV ataupun pasal drone control algorithms. So itu sedikit sebanyak daripada saya. Baiklah, so mengapa penting untuk membincangkan topik pendidikan seksual di Malaysia ini? Pendidikan seksual dia sangat penting kerana dia memainkan peranan di dalam melibatkan keselamatan
dan melibatkan kesihatan mental dan fizikal serta pembangunan sasiah, sasiah remaja. Bukan setakat itu saja, kita mestilah menekankan nilai-nilai saintifik yang tepat mengenai biologi tubuh badan, hubungan sosial yang sihat serta aspek keselamatan diri. Ia haruslah menyeluruh tetapi disampaikan dengan bahasa yang sopan dan juga sesuai. Dan yang penting, mengikut peringkat umur dan kematangan. Soalan yang seterusnya, apakah pemahaman anda tentang pendidikan seksual yang sesuai untuk konteks Malaysia? Pendidikan seksual, for me lah, my personal opinion, yang sesuai di Malaysia adalah dengan memberinya penekanan kepada nilai-nilai moral, ya, adab dan agama. Apakah elemen adab dan etika yang perlu ditekankan dalam penyampaian pendidikan seksual? Ya, kalau kita nak menyampaikan sesuatu pendidikan ini, mestilah bertutur kata dengan sopan, ya. Lepas tu kita mestilah menghormati perbezaan agama dan budaya, serta paling penting tidak menormalisasikan kelakuan seksual luar nikah. Itu penting. Dan pendidikan di negara kita, mereka haruslah menanamkan rasa tanggungjawab kepada diri sendiri dan orang lain, serta menekankan pentingnya nilai harga diri dan juga kawalan diri. Nak tanya, berdasarkan cabaran dalam menyampaikan pendidikan seksual di seluruh Malaysia. Jadi soalan pertama saya adalah, apakah cabaran utama dalam menyampaikan pendidikan seksual di Malaysia, terutama dari sudut budaya dan agama? Cabaran utama adalah salah satu persepsi masyarakat yang menganggap pendidikan seksual ini secara terbuka adalah benda yang tidak beradab. Kedua adalah kekurangan daripada segi kurikulum atau kekurangan tenaga pengajar. Mungkin cikgu mengajar tersebut dia bukanlah seorang yang peka dan bukan seorang kompeten untuk mengajar topik-topik tersebut, dan dia tidak diajar bagaimana dia pendekatan yang sesuai yang perlu ada dengan diri dia apabila dia ingin mengajar topik-topik ini. Bagaimana kita boleh menangani persepsi negatif masyarakat terhadap pendidikan seksual? Kita boleh menangani Ya. perangan negatif. So my point of view, kalau nak menangani benda ni, kita kena buat secara berperingkat. Berperingkat ni dengan melibatkan contoh tokoh agama, ya, dia mengikut sebagai agama kan. So setiap agama dia adalah tokoh-tokoh yang berbeza. Kita hendaklah menyampaikan mesej dengan secara padu. Dan kedua, pemimpin, dan ketiga, peranan guru tersebut sangat mereka penting, ya. Okey, cakap pasal peranan guru ni kan, saya nak tanya juga, apakah peranan guru dan ibu bapa dalam memastikan pendidikan seksual ini disampaikan dengan adab dan etika? Again, saya beritahu tadi kan, pelajaran pertama adalah di rumah. Dan dari sini kita dapat nampak ibu bapa adalah merupakan satu entiti yang penting. Dan kedua adalah cikgu sebab kita menghabiskan masa lama di sekolah. Dan dua grup ini adalah dua entiti yang sangat mereka peranan penting untuk membentuk nilai akhlak orang tersebut. Dan untuk menjawab soalan adik ini, paling pentingnya guru dan ibu bapa mereka haruslah pertama dilatih, kedua mempunyai awareness tentang kepentingan pendidikan seksual ini. Dan pentingnya ibu bapa juga, mereka mestilah tahu kenapa pendidikan seksual ini sangat penting untuk anak-anak mereka. Sebab seperti saya katakan tadi, kalau ibu bapa tahu peranan mereka tentang pendidikan seksual ini, dia akan membuka minda mereka agar dia dapat mengajar anak-anak mereka, jangan pergi dengan orang sembarang. Ya. Okay? Jangan keluar dengan orang sembarang. Jangan bergaul dengan rakan yang tidak baik. So ini adalah salah satu awareness, ya. Dan ibu bapa dan cikgu ni adalah mereka merupakan teladan yang sangat penting. Terima kasih atas sebab telah memberi cadangan jawapan untuk cabaran dalam menyampaikan pendidikan seksual. Jadi saya akan beralih ke bahagian seterusnya dan akan menanyakan soalan tentang strategi dan penyelesaian dalam pendidikan seksual. Dan soalan pertama saya ialah, apakah pendekatan yang beretika dan berkesan untuk menyampaikan pendidikan seksual di sekolah? Pertama, kita kena panggil sebagai pendidikan yang beretika, bukan pendidikan teknikal, ya. Kalau teknikal ni macam mathematics. So benda tu berbeza. Itu dipanggil sebagai pendidikan yang beretika lah, dengan disampaikan dengan cara yang interaktif, visual, dan memberi impact. Dan kalau di sekolah, pendidikan seksual ni boleh diterapkan melalui beberapa subjek. Contohnya seperti paling senang, pendidikan moral pentingnya, lepas tu civic, lepas tu juga pendidikan jasmani. Dan kalau daripada segi agama, daripada pendidikan Islam lah. So, dan daripada setiap subjek-subjek ini, sekolah boleh membentuk satu modul atau modul yang boleh diklasifikasikan berdasarkan umur, ya, sebab kita tidak boleh ajar topik ini secara pukul rata.
Ini akan membantu pembelajaran tersebut senang dicerapi, senang dipahami oleh golongan-golongan pelajar ini. Okay, Cik, saya beralih kepada soalan yang kedua. Bagaimanakah kandungan pendidikan seksual boleh disesuaikan mengikut sensitiviti pelajar dan latar belakang budaya? Pelajar sekolah rendah, mungkin mereka boleh diajar dan diberi penekanan kepada aspek keselamatan tubuh badan dan sensitiviti badan, sentuhan yang selamat. Ya. Untuk pelajar sekolah menengah, mungkin mereka boleh diberi pendedahan tentang pergaulan bebas, ya, dan kesihatan reproduktif. Soalan yang terakhir dari saya, selain ibu bapa dan guru, apakah inisiatif yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk memperkasih pendidikan seksual yang beratap? Pihak berkuasa atau pegawai yang bertanggungjawab di dalam hal-hal ehwal seperti ini, mereka boleh melatih guru-guru yang sepatutnya mengajar subjek pendidikan seksual ini. Dan mereka, pihak berkuasa boleh membantu mereka dengan memberi latihan yang sesuai dengan modul-modul yang akan merangkumi daripada sekolah rendah dan juga kepada sekolah menengah. Okay? Dan modul ini hendaklah disemak juga oleh pakar agama sebab kita akan perlu sensitif daripada sudut agama dan juga kebudayaan. Jadi saya ingin menanyakan soalan tentang apakah harapan Encik terhadap masa depan pendidikan sosial di Malaysia? Saya berharap bahawa pendidikan sosial ini dapat dilihat sebagai salah satu pendidikan yang berunsurkan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial. Ya, perlindungan sosial dan bukannya isu yang memalukan, ya. Dan ia haruslah disampaikan secara profesional dan terbuka di dalam semangat kita untuk mendidik generasi yang baru dan juga generasi muda supaya mereka menjadi bijak, peka ketika mereka ingin membuat sesuatu keputusan. Soalan saya yang kedua, iaitu bagaimanakah pendidikan seksual yang beretika boleh memberi kesan positif kepada generasi muda? Pendidikan sosial ni dia sebenarnya akan membantu individu tersebut dan kepada golongan tersebut supaya mereka lebih peka terhadap keselamatan diri dan juga menghormati tubuh orang lain dan juga memahami batasan sosial dan agama. Dan dengan ini dia akan mengurangkan gejala-gejala seperti rogol, penderaan seksual dan kehamilan di luar nikah. Okay, soalan saya yang ketiga, adakah Cik mempunyai cadangan tambahan untuk memperbaiki pendekatan yang sedia ada? I would say mewujudkan satu sokongan kaunseling, ya, mewujudkan kaunseling yang mesra untuk remaja dan juga mengadakan bengkel dengan para ibu bapa untuk menyelaraskan pendekatan antara sekolah dan rumah. Dan dengan begitu saya percaya ini akan memperbaiki pendekatan yang sedia ada. Dan selain itu, saya juga ingin menekankan pentingnya juga untuk pihak berkuasa dan juga para guru di sekolah dan ibu bapa, mereka mempunyai satu kesepakatan yang bersama di dalam memahami pentingnya pendidikan sosial ini. Dan apabila mereka mempunyai kesepakatan yang sama, therefore pengajaran pendidikan sosial ini senang dilakukan kerana secara tidak langsung dia akan sebenarnya memberi satu mesej yang bagus bahawa pendidikan ini sebenarnya adalah untuk keselamatan diri. Terima kasih atas masa dan pandangan Encik yang telah diberikan. Encik mempunyai sebarang soalan atau perkara tambahan yang ingin disampaikan. To summarize again, pendidikan konteks sesuai untuk ni adalah again nilai, adab dan agama, dan pada masa sama kita mesti mengajar mereka masuk-masuk saintifik yang tentang biologi tubuh badan. And that's all. See all the best guys and see you guys next time. Hai guys, nama saya Atis Dihal ini. Saya berumur 21 tahun. Saya sekarang mengambil jurusan Bachelor in Education TESOL di MSU College Sarawak. Halo guys, nama saya Pong Yak Seng. Umur saya sekarang 22 tahun dan saya mengambil jurusan Bachelor in International Business dan saya sekarang melanjutkan pelajaran di MSU College Sarawak. Terima kasih. Hai semua, nama saya Linda. Umur saya 23. Sekarang saya mengambil kos Bachelor in Early Childhood Education dan saya belajar di MSU Sarawak. Okey, Cik, boleh Encik perkenalkan diri anda dan latar belakang. Okey, nama saya Sheila. Saya berbangsa Limbawan. Umur saya 21 tahun. Saya berasal daripada Lawas. Soalan yang kedua, mengapa penting untuk membincangkan topik pendidikan seksual di Malaysia?
pendidikan seksual sangat penting untuk diperbincangkan untuk mengatasi masalah-masalah yang selalu dihadapi oleh golongan remaja pada masa sekarang seperti kes-kes pembuangan anak, kes-kes mengandung luar nikah, mengandung di bawah umur. Itulah mengapa pendidikan seksual itu perlu diperkenalkan lah. Soalan yang seterusnya, apakah pemahaman Anda tentang pendidikan seksual yang sesuai untuk konteks Malaysia? Bagi saya, pendidikan seksual yang sesuai untuk konteks Malaysia adalah melalui penglibatan 3 pihak dalam menyampaikan pendidikan seksual ini kepada masyarakat. Yang pertama, semestinya ibu bapa mendidik anak-anak mereka sejak kecil lagi, sebab pelajaran perlu bermula dari rumah. Yang kedua, pihak berkuasa seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, dan yang seterusnya masyarakat sendirilah dapat mendidik, memberikan contoh pada remaja-remaja kita supaya remaja-remaja kita tidak mudah terpengaruh dengan gejala yang tidak baik. Soalan yang seterusnya, apakah elemen dan adab etika yang perlu ditekankan dalam penyampaian pendidikan seksual? Oke, kita tahu ya pendidikan seksual kan ya ada topik yang sensitif, so dia perlu disampaikan dengan cara yang sopan lah supaya dia tidak menyentuh sensitiviti masyarakat. And then yang kedua, pendidikan seksual perlu dipertapis lagi sebelum disampaikan supaya penyampaiannya lebih berkesan lah dan masyarakat lebih mudah memahami konteks penyampaian tersebut. Itu sahaja. Apakah cabaran utama dalam menyampaikan pendidikan seksual di Malaysia, terutama dari sudut budaya dan agama? Cabaran utama dari segi budaya dan agama yang pertama adalah terdapat perbezaan. Sebab tak semua orang tu dapat menerima didikan tentang pendidikan seksual ini. Mereka akan berfikir bahawa didikan itu merupakan sesuatu yang tidak senonoh bagi mereka lah. Sebab itu dia sukar untuk disampaikan. Jadi untuk soalan kedua, bagaimanakah kita boleh menangani persepsi negatif masyarakat terhadap pendidikan seksual? Jadi saya dengan menjalankan kempen di setiap tempat, contohnya di kampung-kampung, supaya mereka dapat menerima ajaran ini dengan hati yang terbuka lah. Baik, jadi kita ke soalan yang ketiga, yaitu apakah peranan guru dan ibu bapa dalam memastikan pendidikan ini disampaikan dengan adab dan etika? Ya, adab dan etika. Ya. Dengan dari guru juga. Guru-guru perlu menyampaikan dengan kata-kata yang sopan lah, jangan terlalu direct. Sebab kadang-kadang murid-murid ni diorang cepat berfikiran kotor kan. So mereka tidak dapat terima lah. So kalau ibu bapa pula. Dari ibu bapa pula? Kalau dari ibu bapa, dengan mengajar dari kecil lah tentang tak boleh terlalu bebas bergaul dengan jantina yang berbeza, supaya mereka tahu menjaga batas lah. Jadi untuk soal seterusnya adalah apakah pendekatan yang beretika dan berkesan untuk menyampaikan pendidikan seksual di sekolah? Melalui pembelajaran, guru-guru dapat mengajar murid-murid tentang pendidikan seks di dalam mata pelajaran pendidikan moral, contohnya pendidikan jasmani juga ada. So murid-murid ini mereka sadar lah tentang pendidikan seksual itu adalah penting. Baiklah, untuk soalan seterusnya daripada saya, iaitu bagaimanakah kandungan pendidikan seksual boleh disesuaikan mengikut sensitiviti pelajar dan latar belakang budaya? Bagi saya, sebelum pelajaran itu disampaikan, pelajaran itu, atau topik itu perlu ditapis dahulu dengan menggunakan bahasa yang sopan, supaya murid-murid lebih mudah paham lah tentang topik yang dibincangkan. Untuk giliran saya ingin menanyakan soalan-soalan mengenai menyampaikan pendidikan seks dengan cara yang lebih efektif. Apakah inisiatif yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk memperkasakan pendidikan seksual yang berlaku, yang beradab? Jika kita tahu pihak berkuasa, diorang ada kuasa untuk menyampaikan pendidikan seksual ini secara menyeluruh kepada masyarakat kan. Yang pertama boleh disampaikan melalui pengiklanan di televisyen, dan kedua dengan membuat silibus yang mengajarkan tentang pendidikan seksual. Contohnya Kementerian Pendidikan membuat silibus pendidikan seksual supaya budak-budak dapat belajar dari mereka mampu sekolah. Apakah harapan anda terhadap masa depan pendidikan seksual di Malaysia? Harapan saya adalah pendidikan seksual ini dia akan diterima dengan hati yang terbuka lah oleh seluruh masyarakat Malaysia. Contohnya dari kecil budak-budak sudah tahu cara menjaga pergaulan, macam itu.
soalan yang seterusnya. Bagaimanakah pendidikan seksual yang beretika boleh memberikan kesan positif kepada generasi muda? Melalui pendidikan seks ini, remaja dapat menjaga batas pergaulan antara belia dan jantina. So mereka tidak akan terjerumus dalam masalah-masalah sosial seperti Pembuangan anak pembuangan yang berlebihan. Maksud cik like so jumlah pembuangan anak tak akan meningkatlah dapat ditekan. Seterusnya, adakah anda mempunyai cadangan tambahan untuk memperbaiki pendekatan sedia ada? Yang pertama adalah bagi saya lah, dengan di mana-mana boleh letak poster ke, contohnya di hospital perlu ada poster tentang pendidikan seks ini, di sekolah juga perlu ada, di mana-mana pun perlu ada supaya orang tahu menjaga batas lah, sebab ini adalah negara Malaysia di mana kita ini harus menjaga batas antara satu sama lain. Terima kasih atas masa dan pandangan yang telah diberikan. Adakah anda mempunyai sebarang soalan atau perkara tambahan yang ingin disampaikan kepada rakyat Malaysia masa kini? Untuk remaja yang masih berada di bangku sekolah, kalau boleh jaga batas pergaulan, jangan boleh berkawan dengan lain jantina, tapi harus ada batas, jangan bercinta sampai tidur bersama. Okey, itu je. Melebihi lah. Lebih limit macam tu. Terima kasih atas masa yang diluangkan bersama kami bertiga dan terima kasih untuk menjawab soalan-soalan kami pada hari ini.